saya Muhammad Makaman. Saya merupakan sebenarnya seorang graduan dalam bidang kejuruteraan kimia daripada Universiti Teknologi Petronas. Memang ramai orang tanya kenapa keluar daripada bidang kamu buat bidang yang bukan teknikal. Jawapan saya mudah. Kerana jawapan saya berada di sini. Sebab saya belajar, saya kehilangan makna universiti. Jadi daripada situlah saya mula mencari-cari sejak di kampus lagi, yang akhirnya mengalih minat saya dan niat saya untuk memahami kenapa saya seorang pelajar di universiti dan apa guna dan makna berada di universiti itu sendiri. Ini ringkasnya tajuk ini diberikan pada mulia bukan tajuk inilah, tapi saya merasakan amat wajar kita berkongsi kisah dan sedikit ilmu yang kita sama-sama miliki dan pengalaman dalam memahami satu permasalahan yang tidak dibicarakan lagi oleh ramai rakyat Malaysia pada hari ini, termasuklah golongan ulama. Sebab persoalan ini satu persoalan yang agak tinggi dan juga satu persoalan yang sudah lama ditinggalkan, yang pada masa satu ketika dahulu pernah dibicarakan secara meluas di peringkat antarabangsa, khususnya selepas era penjajahan. Jadi mencari makna universiti membawa maksud universiti yang ada pada hari ini sebenarnya telah kehilangan makna. Itu tesis saya pada hari ini. Jadi saya ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama saya menelusuri satu perjalanan yang singkat untuk memahami universiti kita pada hari ini apa sebenarnya, siapa sebenarnya yang memulakan institusi pendidikan tinggi yang kita panggil universiti. Pembentaran saya pada hari ini akan terbahagi pada dua bahagian. Pertama, saya akan banyak berkongsi tentang sejarah-sejarah yang telah hilang daripada pengetahuan dan kefahaman ramai orang Islam pada hari ini. Yang kedua, saya akan di hujungnya akan mengupas falsafah pendidikan tinggi ataupun universiti dalam Islam yang dijelaskan oleh Yang Mulia Tan Sri Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas yang baru-baru ini menang Anugerah Merdeka Award atas sumbangan beliau dalam kajian Islam dan juga kebudayaan Melayu. Jadi kalau kita sedar yang sedang berlaku di kulis ini sejak Dato' Rektor mula masuk, dia sedang bawa satu idea, gagasan baru yang tadi kan, kalau saya tengok kat luar tu ada banner kan. Tapi saya faham apa yang Dato' Rektor cuba bawa tu bukan benda yang mudah untuk kita boleh jelaskan dalam masa sejam atau 2 jam. Tapi ini satu proses yang ambil masa lama kerana saya katakan tadi makna itu telah hilang. Jadi pergeseran makna itulah yang ingin saya lakukan pada hari ini. Kita semua al-maklum sudah bahawasanya ilmu dalam Islam itu sangat-sangat dijunjung tinggi. Tiada agama dalam dunia ni yang meletakkan ilmu sebagai asas keagamaannya. Mengikut kajian oleh seorang profesor Yahudi ataupun ringkasnya orientalis lah. Orientalis ni orang yang mengkaji budaya-budaya orang timur. Ini Yahudi dah meninggal lah, namanya Franz Rosenthal. Beliau ini merupakan antara orang yang bertanggungjawab mempopularkan kembali sumbangan Ibn Khaldun, pemikir, ahli sosiologi dan sejarawan terutama dalam dunia pendidikan, melalui terjemahan beliau dalam kitab yang dipanggil Muqaddimah. Dulu orang kita ingat ilmu-ilmu sejarah, ilmu-ilmu sosiologi, ilmu-ilmu kaji sosial semua ni masalah. Sebenarnya tidak. Orang Islam merupakan pengasas antaranya Ibn Khaldun. Jadi kata Franz Rosenthal ini, for ilm is one of those concepts that have dominated Islam and given Muslim civilization its distinctive shape and complexion. Dalam bukunya yang sangat hebat dipanggil Knowledge Triumphant, The Concept of Knowledge in Medieval Islam, dan diterjemahkan oleh DBP sebenarnya tahun 70-an dulu, 80-an, 40-an, tapi dah tak diulang cetak. Mungkin sebab orang kita suka baca, buku tu tak dijual lagi. Tajuk yang diterjemahkan adalah Keagungan Ilmu, Concept
ataupun faham ilmu dalam sejarah orang Islam. Jadi dia kata kat sini, ilmu ni dalam Islam memang tak boleh dipisahkan. Memang cakap pasal Islam sahaja, automatically orang yang mengkaji tentang Islam akan mengaitkan dengan ilmu. Kita pun sedia maklum, dalam Quran banyak. Dalam Quran Allah kata, hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Soalan tu Allah biar digantung dalam Quran. Tak ada jawapan, Allah tak beri jawapan. Sebab apa? Kata ulama yang dalam bidang bahasa lughawiyun, it's self-evident. Maknanya dia memang dalam soalan tu tak ada jawapan, tak perlu dijelaskan. Memang dah sama lah. Dalam hadis pun sama banyak. Talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib, fardu ke atas setiap orang Islam, baik lelaki maupun perempuan. Memang benda ni kalau kita tengok agama-agama lain, tidak ada sedahsyat agama Islam yang dibawa oleh junjungan besar kita Rasulullah SAW. Jadi atas dasar inilah saya ingin mengusulkan dari ini, yang sebenarnya dikaji oleh banyak orang. Saya hanya menyampaikan, sebenarnya institusi pendidikan tinggi ini adalah asalnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bentuk rupa fizikal tidaklah Rasulullah nyatakan, tapi semangatnya, kefahamannya, konsep itu memang ada dalam sirah baginda Rasulullah SAW. Khususnya bila mana baginda menubuhkan, dia panggil ahli sufah. Sufah ni macam beranda dekat Masjid Nabawi tu, yang mana para sahabat yang tertentu macam Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, semua para sahabat ini merupakan ulama, antara ulama yang terawal lah, yang menafsirkan Quran, yang mengumpul hadis. Kalau kita belajar di sekolah dahulu hingga sekarang pun, sebenarnya kalau kita lihat kata tentang sejarah dunia ni, orang putih akan sentiasa melihat ini sebagai zaman gelap. Dia selalunya, kalau kita baca sejarah dunia, kalau baca buku-buku bahasa Inggeris lah yang besar-besar baca kat universiti ni, dia akan bermula dengan tamadun Yunani. Sekarang ni dekat Turki. Greek ada, tapi banyak dulu di Turki sekarang. Kemudian orang-orang Romawi, ataupun dalam surah Quran ada surah Ar-Rum. Kemudian tiba-tiba selepas abad ke-6 sampai ke abad ke-16, ada kosong di sini. Dia panggil Dark Ages, zaman gelap. Tapi masalahnya tak pernah explain. Masalahnya orang putih lah tak pernah nyatakan secara adil apa yang berlaku kat sini. Dia cakap tentang kebangkitan semula, tentang revolusi industri, tentang modern day sekarang lah. Jadi kita nak mengkaji balik, apakah batu asas yang memungkinkan kepada kebangkitan ini di barat. Sebenarnya kalau kita kaji, dan yang oleh ramai sejarawan, hatta sejarawan mereka sekalipun, zaman gelap ini adalah ketika banyak Islam sedang memerintah dunia. Ketika itu Eropah, Paris, London, sampai di London, Paris betul, tak macam sekarang tu. Kotor, sungai dia hitam, orang putih tu tak mandi. Memang dia punya, sebab memang banyak sangat benda-benda khurafat yang ada dalam agama dia. Sebab itu orang putih sekarang di barat anti agama Kristian. Sebab apa? Mereka mengatakan agama ini anti kepada ilmu. Kalau kita kaji sejarah-sejarah penemuan-penemuan sains, pasti banyak berlaku contoh-contoh di mana gereja mengungkung ataupun menghalang daripada berlakunya revolusi saintifik di barat. Galileo, Copernicus, dialah Islam, cuma tidak ada gereja. Gereja ni, berkata gereja bukan bangunan. The church dalam bahasa Inggeris, dia satu badan yang paling tinggi, yang mana kalau kita tidak mengikuti apa yang telah
digazetkan oleh gereja, kita akan dilabel sebagai heretic ataupun kafir lah untuk gereja. Jadi dulu yang jadi tuan dia ni Pope yang sekarang di Vatikan tu, di Itali tu. Jadi sebenarnya kalau kita faham sejarah sini, sinilah bermula universiti yang ada di Oxford, di Cambridge, antara universiti yang tertua di barat, yang sebenarnya asasnya adalah universiti Islam yang lebih awal didirikan. Saya suka nak tunjuk peta ni, harap tuan-tuan dan puan boleh tengok. Kalau kita lihat umat Islam, kita selalu ingat orang Islam ni orang Arab, betul? Islam ni Arab, sebenarnya tidak. Islam pada zaman, hatta pada zaman Nabi SAW pun ada pelbagai hatta orang yang ada sebagai sahabat Nabi. Contoh siapa? Salman Al-Farisi, orang Parsi. Siapa? Suhaib Ar-Rumi, orang barat tu, Ar-Rum. So memang dalam zaman Nabi pun baginda ni dah terdedah dengan globalisasi lah. Walaupun kita dulu Islam memang muncul di padang pasir, tapi pendedahan, pertembungan budaya dan bahasa itu memang berlaku. Jadi bila setelah baginda wafat, para sahabat macam biasa dia meluaskan tanah jajahan, dan antaranya kita telah menjajah semenanjung Iberia. Inilah Spanyol, ini Perancis, ini Itali. Jadi yang hijau ni itu tanah jajahan orang Islam. Jadi Islam telah bertapak di Eropah seawal tahun 700 Masihi, lebih kurang 2 abad hijrah, 200 tahun hijrah. Jadi kita ni bukan orang kampung, orang Islam bukan orang kampung. Dan di sini bukan orang Arab, orang Berber, orang Spanyol yang masuk Islam lepas tu. Ini Barcelona, tahu football club Barcelona, tapi kita tahu kat mana dia. Jadi Barcelona. Okey, yang kuning-kuning ni, ini semua tanah jajahan Islam. Hatta Real Madrid tu pun, Cordoba, Granada, Al-Andalus, Valencia, ini semua Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, ini Perancis kat atas ni. Tuan-tuan dan puan bayangkan, sebenarnya dengan jarak yang cukup dekat ini, memang telah berlaku satu yang dipanggil fenomena serapan budaya. Saya tak kata pertukaran budaya, kerana ketika itu orang-orang barat di sini, mereka hidup di zaman yang dipanggil zaman gelap. Jadi tidak ada sebarang perkara orang Islam belajar daripada mereka, tidak ada. Tapi mereka yang belajar daripada kita. Kalau kita baca sejarah, banyak terjemahan-terjemahan kitab Arab ke dalam bahasa Spanyol, dalam bahasa Latin khususnya. Ada banyak kisah-kisah menarik tentang terjemahan ini. Bila juga dari Itali, tadi dia tunjuk dari Itali ke bawah tu, di Sicily. Jadi umat Islam ni, dia tak sempat menjajah Perancis. Sampai sini dia kena sempat. Dan itu pun sekarang ni dah diambil balik oleh orang barat lah, oleh kerajaan Kristen bersama Aragon. Tapi bila zaman Ottoman, zaman kerajaan Uthmaniyah, khilafah yang terakhir umat Islam, kita pernah menjajah Eropah sekali lagi. Khususnya di Bulgaria ini, di Serbia, Macedonia, Albania, Greece, Bosnia. Ini tak sempat, Hungary tak sempat. Ini Asia. Dulu saya pernah pergi Turki, saya dah pergi sini, Bursa. Konstantinopel ni dia dekat hujung peninsula, dekat semenanjung hujung bahagian Eropah. Ni kalau kita potong line sini, ini Eropah, ini Asia. So Turki ni, Konstantinopel tu yang Nabi semula hadis tu, akan ada sekumpulan tentera yang akan mengambil Konstantinopel, Konstantinia daripada orang Rom. Dia sebenarnya dekat antara dua benua. So saya naik pergi melancong itu, kawan-kawan, lintas satu jambatan je, tak sampai setengah jam dah masuk Eropah. Sebab tu orang Islam dahulu
macam Arab lah, tapi kalau di sini saya pergi Edirne sini. Edirne ni dulu tempat lahir Sultan Muhammad Al-Fatih yang hebat itu. Beliau belajar banyak dulu di sini, di kawasan Edirne. Banyak muka-muka Mak Saleh lah, putih, tinggi, tak macam orang Arab dan juga orang Asia. Jadi bila mana kita lihat dari segi sejarah, demografi dan geografi yang macam ini, pasti ada pertukaran ataupun saling mempelajari ilmu-ilmu yang ada. Tapi banyak itu mereka dahulu memang dapat daripada orang Islam. Jadi di sini saya ingin menyatakan ada beberapa ruang-ruang yang tidak kita berjaya mengisinya dengan baik. Antaranya sistem yang dipanggil ijazah ataupun degree lah. Saya rasa semua orang pergi universiti kat sini kan. Jadi asalnya sistem ijazah ini yang berbawa masuk dalam bahasa Arab daripada perkataan ajazah, iaitu bersandar. Bersandar. Jadi degree itu bersandarkan authority ataupun kebenaran guru yang belajar. Itu sebenarnya makna ijazah. Dan hak memberi ijazah ini hanya pada guru sebenarnya, bukan pada universiti. Sebab semua madrasah-madrasah Islam dulu yang menjadi dia punya bos, dia punya syekh, mufti selalunya yang paling besar. Jadi tradisi menganugerahkan ijazah ini dalam bahasa Mak Saleh dia panggil degree, yang asalnya dia panggil licentia docendi. Ini bahasa Latin. Bahasa Latin dah tak ada dah. Latin Amerika, kita tengok kat Brazil pun tu nama je Latin. Tapi sebenarnya bahasa Latin ini tak digunakan lagi. Sebab apa? Sebab bila mana Eropah dahulu masing-masing dulu dunia kita ni ada banyak raja-raja, empire tu empire. Sekarang ni semua dah hampir tak ada, hanya beberapa je. Okay lah, di UK kita ada Queen Elizabeth, Prince William. Itu saki-baki ke keluarga diraja orang putih. Banyak itu dah tak ada. Sebab apa? Sebab ketika era kebangkitan semula, Renaissance itu, berlaku pemberontakan besar-besaran, yang mana setiap tanah jajahan itu menuntut untuk menjadikan bangsa mereka ataupun kawasan mereka sebagai satu negara. Jadi berlakulah lahirnya negara-negara bangsa. Sama juga macam Malaysia. Malaysia dulu, what is Malaysia? Malaysia dulu adalah gabungan beberapa negeri-negeri Kesultanan Melayu. Tidak ada Malaysia sebenarnya. Ada. Kalau saya orang Perak, saya punya ketua amir saya adalah Sultan Perak. Semua negeri kita banyak sultan kan. Saya Melaka dah, ada yang dah tak ada. Penang dulu Kedah punya, kan? Jadi bila dah berlaku rampasan kuasa, rakyat minta jadi negara bangsa, jadi berlakulah bahasa Latin pun makin lama tenggelam. Sebab bahasa yang mereka gunakan sekarang adalah bahasa ibunda mereka, vernacular. Kalau dia orang Perancis, dia cakap bahasa Perancis. Tapi di peringkat tertinggi di universiti-universiti, bahasa ilmu ni adalah bahasa Latin. Macam orang Arab, macam ulama-ulama kita. Imam Abu Hanifah, dia bukan orang Arab. Dia orang Ajam, orang bukan Arab, tapi dia boleh berbahasa Arab dengan baik. Imam Al-Bukhari pun bukan orang Arab, daripada Bukhara, Turkmenistan tu. Siapa lagi? Imam Ghazali, orang Iran sekarang lah, orang Parsi. Mereka bukan orang Arab. Banyak ulama-ulama kita yang hebat-hebat ni bukan orang Arab sebenarnya, tapi mereka jadi Arab kerana mereka menguasai bahasa Arab lebih baik daripada orang Arab yang lahirnya daripada keturunan Arab tu. Sebab apa? Sebab bahasa Arab ni bahasa ilmu, bahasa Quran. Sebab tadi Quran, Islam itu melahirkan satu tradisi keilmuan yang tidak ada tara bandingnya dalam sejarah kaum manusia. Maka tradisi ijazah ini pun sebenar-benarnya berasaskan tradisi pengriwayatan hadis. Kan susah Imam Bukhari
hari dulu nak kumpul berapa ribu hadis. Itu hadis yang sahih, belum ada yang maudhu, yang gharib, yang macam-macam tu kan, nak kena bezakan. Jadi semua tu umat Islam dulu tak main dengar. Orang tuliskan utusan sikit, oh meletup. Oh, apa ni, orang buat ni sikit, surat layan, oh meletup. Dia akan cek dulu. Sebab apa? Sebab dalam Islam kita ada ilmu rijal. Benar yang ustaz-ustaz di Fakulti Ilmu Islam. Ilmu rijal tu apa? Ilmu yang mencuba verify apa sebagainya, mengesahkan di kualiti orang yang meriwayatkan. Dia ni pernah menipu tidak? Dia ni solat ke tidak? Kalau dia ni tak cukup syarat-syarat dia, tak layak jadi perawi hadis. Jadi hadis itu dia beri taraf yang lemah lah, dhaif ke. Jadi sebab itu kalau kita lihat, kalau tak ada lah baginda Rasulullah SAW, agak-agak dalam dunia kita ni ada tu orang bagi sijil tu. Tak ada, takkan ada. Sebab tu saya kata baginda Rasulullah SAW adalah orang yang pertama yang menubuhkan universiti. Kedua, lecture. Tak ada orang kata saya pergi sekolah nak dengar lecture daripada guru saya. Ada tak anak-anak perempuan? Tak ada. Hanya kami yang mengajar ni dan kami dalam universiti ni yang menggunakan istilah lecture. Lecture dalam bahasa Melayu kuliah. Okey, boleh syarahan, tapi yang tempat syarahan lah. Syarahan. Izinkan saya membaca beberapa perenggan dalam bahasa Latin yang menggambarkan asal usul istilah lecture. Lectio est cum ex quisque scripta sunt regulis et preceptis informatu trimodum est lectionis guides docentis discentis vel per se inspicientis dicimus enim lego librum illi et lego librum ab illo et lego librum. Maksudnya kira macam saya hanya anda tengok dia punya ni je, kata dia punya kata kunci dia lectio sebut saksi. Inilah sama-sama lecture tu. Tapi kata lectio ini pun sebenarnya kalau kita baca dia punya maksudnya ialah reading consists of informing our minds by rules and precepts taken from books. There are three kinds of reading: the teachers, the learners, and the independent reader. For we say, I am reading the book on him, I am reading the book under him, I am reading the book oleh Hugh of Saint Victor, Didascalion. Maksudnya the teaching. Didascalion ni maksudnya bahasa Latin atau bahasa Greek sebenarnya, the teaching. Pernah dengar perkataan didaktik? Didaktik itu mengajar. Autodidak mana kan? Autodidak itu belajar sendiri. Automatik. So ada budak-budak yang pandai, engineer-engineer kat sekolah kat universiti ni, dia tak masuk kuliah pun tapi dia boleh pass exam. Budak-budak ni punya autodidak. So kata Hugh of Saint Victor ni pada abad ke-11, ketika mana zaman gelap ni, zaman gelap. Dia tak boleh nak jelaskan makna lectio ni dengan tepat. Sebab tu dia bagi 3 jenis bacaan, 3 jenis kefahaman. Pertama dia kata, saya membaca buku kepada dia, lectio. Makna kedua ialah saya membaca buku di bawah dia, maknanya dia mengajar. Dan ketiga, saya membaca buku. Ada 3 variants, ada 3 jenis makna pada perkataan lectio ni. Kalau kita lihat ni gambar-gambar lama yang itu kerja zaman pertengahan, zaman gelap. Ni guru, yang ni kerusi murid-murid. Sekarang macam mana lecture kita? Saya yang berdiri, saya duduk, ataupun duduk lebih tinggi. Jadi bila rektor kata talaki, bukan rektor maksudkan talaki tu kita kena pergi ramai di masjid, bersila mengajar nursing, mengajar bahasa macam tu. Boleh tak salah. Tapi makna talaki itu sebenarnya Datuk Rektor cuba nak sampaikan pada hemat saya ialah memahami makna sebenar lectio ni. Yang sebenarnya, kenapa
Hugh Austin Victory mendapat masalah nak menafsirkan dengan baik kerana ianya bukan datang daripada tradisi mereka. Ia datang daripada tradisi Islam. Sebenarnya makna leksio tu datang daripada makna qara'a ala. Dalam bahasa Arab, kalau kita guna perkataan qara'a, dia mesti ada preposition dia lepas tu ala. Maknanya dia punya, dia tak boleh kata contohnya I'm looking at you. At kan? At mesti ada, tak boleh I'm looking you. Salah kan? I'm looking you. Apa tu? Salah. Dari segi struktur nahu dia salah. So dalam bahasa Arab pun kalau kita kata qara'a al-kitaba ala Zaidun, maksudnya he read the book on Zaid or he read the book under Zaid. Ada dua makna juga. Al-Quran faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin. Alaihim, dia membacanya kepada mereka, alaihim. Jadi sebab itu kalau kita tengok tadi dalam bahasa Latin, dia tak ada macam Arab. Bahasa Arab ni indah dan saintifik sebab dia ada banyak makna. Dia ada satu perkataan qara'a tadi, kita ada ikra, ada al-qur, ada kira. Ustaz Don ajar kira. So bahasa Arab ni daripada 3 patah perkataan dia boleh terbit jadi banyak kata. Kalau contoh darsun, darasa maksudnya dia belajar. Darasa jadi darsun, kelas. Jadi madrasah, sekolah, universiti. Jadi mudarris, guru. Tadris, pengajaran. So bahasa Arab dia ada macam ni. Dan dunia ni hanya bahasa Arab sahaja yang ada kemampuan untuk menerbitkan banyak makna daripada 3 suku kata perkataan. Jadi bila orang barat cuba nak ambil konsep kita, dia ada sedikit confusion. Ini yang berlaku. So dia terpaksa mentafsirkan 3 jenis. Tapi untuk orang Arab tak ada benda, tak masalah. Sebab tu lecture ni sebenarnya adalah kita membaca. Dulu tak ada PowerPoint. Sebab tu ulama-ulama ni dalam tengok bawah ni, dalam Maqamat Hariri, satu buku tentang karya-karya penulisan oleh Al-Hariri, ada ni ulama kita, ni anak murid. Halaqah, ni halaqah circle tu, ni masjid-masjid. Kalau tuan-tuan ada tengok dalam YouTube, ada Azhar TV. Ini channel YouTube Al-Azhar. Dekat situ kalau tuan tengok hampir setiap lecture dia, Profesor Syekh besar ni duduk atas kursi, anak murid duduk bawah. Sebab tu di universiti kita ada dipanggil Professorial Chair. Contoh, boleh contoh tak? Kat mana? Kalau UIA ada apa? Kursi Ibn Khaldun, Al-Ghazali Chair, kursi Imam Al-Ghazali. Ini semua di barat pun ada. Maknanya siapa? Sebab asal usul dia yang bermakna muslim profesor, dan ini hanya ada dalam tradisi Islam. Dan apa yang dibacakan sebenarnya? Pertama, pasti Al-Quran. Keduanya hadis. Ketiganya kitab-kitab fiqh. So anak murid akan mendengar daripada pensyarah, lecturer. Pensyarah ni bukan orang yang buat slide mengajar. Sebenarnya itu bukan pensyarah. Sebab itu dato rektor pada kefahaman saya mempersoalkan balik pedagogi Islam. Dia bukan, saya memang faham dia bukan suruh kita secara literally kembali kepada zaman lampau duduk bersedia, tak. Tapi nak memahami semangat pengajaran dan pembelajaran di universiti itu harus memenuhi makna sebenar yang ada dalam sejarah kita. Jadi seorang pensyarah adalah orang yang merujuk kitab-kitab muqarrar yang established, works that have been established
ataupun dalam bahasa Inggeris canonized. Memang dah orang tak persoalkan lah, memang dah proven, paling betul, yang paling matang. Dan mensyarahkan dia. Sebab tu ada kerusi, ada meja, budak-budak murid cantik-cantik. Sebab tu makna pensyarah bukan bentuk slide atau lah slide kan, tunjuk slide ni kan. Sebab slide, bagi tunjuk slide bukan tak boleh, tapi sebagai sekadar aid memoir saja, alat bantu mengajar. Sebab apa? Sebab kalau bayangkan kita nak lahirkan ilmuwan yang akan memimpin masyarakat di luar, yang berlaku corruption di sana sini itu asalnya adalah di sini, di sebuah institusi pendidikan. Jika di sebuah institusi pendidikan itu harta di rumah maupun di sekolah, di universiti gagal banyak peranannya dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat, yang menepati sunnah Nabi dari segi pengajaran, niat orang yang mengajar, kandungannya, maka yang kita keluar itu adalah para graduan yang separuh masak sahaja. Dia ada ijazah, dia tak tahu makna memegang segulung ijazah. Itu yang berlaku di semua universiti hatta di Amerika, Britain. Benda yang dibicarakan banyak di luar negara, kehilangan makna sebuah universiti. Apatah lagi kita di Malaysia ni yang ada banyak universiti Islam. Apa beza universiti Islam dengan bukan Islam? Ada ke universiti Islam? Tak ada. Tapi itulah yang menjadi persoalan yang saya bangkitkan pada hari ini. Untuk saya memperkukuhkan bukti bahawasanya pergi universiti ini sebenarnya berkait rapat dengan membaca. Kalau tuan-tuan baca akhbar-akhbar bahasa Inggeris, contohnya dalam The Independent, ini dia satu laporan tentang kematian Sir Henry Hugh Smith, seorang pengurus besar London Stock Exchange, pasaran saham London. Dalam dia punya obituary, dia punya takziah tu, artikel takziah itu, dia kata apa? For national service, he was commissioned in the Royal Horse Guards in 1958 and posted to Germany before going up to Trinity College, Cambridge, to read history and law. Jangan kita salah faham. Dia pergi sana bukan membaca, dia pergi sana untuk belajar. Sebab apa? Sebab asal usul kena read ini lecture dengan Qur'an dalam Iqra tu. Jangan terkejut. Kena pergi universiti membaca je. Tapi saya read ni asal usul dia. Britain masih mengekalkan khususnya yang belajar di bidang-bidang, kalau dia tak kena read engineering, bidang-bidang ilmu-ilmu humanities. Kalau dia belajar law, dia belajar agama, dia belajar sejarah, he reads law at Oxford, he reads history at Cambridge. Macam itulah. Ini bukti yang saya kata memang itu adalah ini Islam punya ni, pengaruh Islam, bukan agama lain. Yang ketiga, bachelor's degree. Ini kawan-kawan saya di UTP, ini universiti saya. Saya saja ambil gambar ni dalam internet. Sebenarnya apa yang mereka buat ini betul ke salah? Betul ke? Dari segi akhlak kita sebagai seorang graduan, kita lempar martabat. Sebenarnya salah. Kenapa? Kerana orang tak faham kenapa kena pakai martabat tu. Kenapa pakai jubah? Orang ingat ni semua untuk sono je. Itu saya kata orang bukan student saja, profesor-profesor pun tak faham. Sebab tak ada siapa ajar dia. Betul. Pakai untuk semangat kan, belajar susah-susah, bayar mahal, graduate, balik martabat. Saya tak salahkan mereka ni. Mereka ni hanya mengikut budaya yang ada. Kita kena betulkan. Kenapa? Kerana martabat itu, kita dah bina tesis kita tadi, asal daripada Islam mesti itu. Martabat itu sebenarnya hasil daripada tradisi kita yang mana para graduan
yang memakainya letakkan Al-Quran atas muka box, sebab tu dia flat dan diikat Al-Quran tu pada dagu ni dan dia naik pentas melutut depan guru ambil ijazah. Itu simboliknya waterboard ni. Kalau kita baca sejarah Wikipedia, dia tak terang ni. Tapi kalau kita baca sejarah buku yang lebih akademik lah, memang ada. Jadi mana boleh kita buat macam ni? Salah ni, salah. Jadi kena betul lah, kena beritahu anak-anak kita, saudara-saudara kita, rakan kita yang mana nak graduate, jangan buat ni. Ini simbol Al-Quran sebenarnya. Oh bukan. Itu yang nanti saya akan tunjukkan. Yang sebenarnya saya kata tadi, Oxford dengan Cambridge ni dia wujud pada abad ke-11, tahun 12,000 macam tu. Al-Azhar dan Al-Qarawiyyin di Morocco wujud 300 tahun lebih awal dari situ. Dan tadi saya tunjukkan ada dalam sejarah kan, macam mana dekatnya umat Islam dengan Eropah. Dan ketika zaman gelap itu, orang Mak Saleh ni dia belajar begitu sangat banyak. Budaya kita pun diambil. Sebab apa? Macam kita sekarang lah. Kenapa kita nak cakap English? Kenapa kita nak belajar di overseas? Kita nak belajar kat sini. Sebab orang Barat ada budaya yang tinggi. Mereka ada first world of first class facilities and first world mentality. Kita ada first class facilities, third world mentality. Buang sampah, kan? Sebab itu saya nak bagi sedikit perkongsian. Harvard University, Harvard yang famous tu, orang banyak CEO kita belajar dekat Harvard kan. Dia punya dana teka berapa? Dia punya peti duit dia nak mengurus takbir universiti 35 dah dana dia. Apa? Ringgit. Belum kan? Mesti banyak lah. 35 bilion. Kita punya apa? 12 kan? Sebenarnya kan? Berapa kali ganda tu? Itu baru Harvard. Belum campur Oxford. Semua di barat universiti itu semuanya ada dana yang cukup. Saya kata nanti macam mana, kenapa mereka boleh jadi hebat, kita boleh tak boleh. Sebenarnya saya percaya yang di universiti ataupun hantar diploma saya pun, kita punya sijil tu boleh bachelor, betul? Bachelor maksudnya apa? Wang bujang. Sebenarnya bachelor tu dalam bahasa Inggeris sejarah ni adalah orang yang anak-anak muda yang mengikuti satria, naik. Dulu zaman dulu kan orang naik kuda pakai itu kan. Ini hero lah. So dia punya apprentice, dia punya orang-orang yang mau belajar ni dipanggil bachelor. Tapi mana lain pun ada. Itu satu tesis pertama. Mana kedua ialah Artium Baccalaureus. Kenapa ada kat sini orang kata nak buat, dia punya orang ustaz lah yang belajar di universiti, bachelor, BA dalam syariah, BA dalam Suluddin. Apa hal kerana arts ni, dia buat arts ke? Seni? Arts ni seni ke? Bukan. Arts ni sebenarnya merujuk kepada, dalam bahasa Inggeris dia panggil 7 liberal arts. Bukan liberalism kat luar tu. Liberal arti kata dia membebaskan manusia kepada satu tahap yang tinggi dalam memahami, dalam mengungkapkan kebolehannya sebagai seorang insan. Saya akan nanti apa yang terkandung dan wujud liberal arts tu. Dan juga yang lainnya, maksud baccalaureus ni sebenarnya daripada perkataan baccalaureate. Baccalaureate ni sebenarnya dalam sekarang ni dia asal daripada pokok. Dia panggil pokok, kalau kat Indonesia daun salam. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil bay leaves. Saya pun buka sekarang, tengok banyak orang-orang masakan adalah perkataan bay leaf ni. Dalam bahasa kita saya rasa kunyit kot. Bukan? Saya tak masak, saya tak tahu.
Oh, salam lah. Oh, ada. Alhamdulillah. So, dalam tradisi barat, daun salam ni digunakan, kalau kita baca sejarah-sejarah lama, melambangkan kalau orang yang diberi anugerah pakai kat situ, orang yang hero lah, berjaya. Sebab tu untuk sebagai tamsilan, sebagai ungkapan kepada simbol tu, kita panggil pemenang-pemenang hadiah Nobel laureate. Nobel laureate. Contohnya kat mana simbol laureate yang datang yang ada dalam baccalaureate ni? Ada. Ni UN. Maknanya simbol ni daun salam lah. Maknanya simbol ni adalah simbol keberjayaan, keagungan. Orang yang berjaya, hebat lah. Sama juga ni Napoleon. Emperor Napoleon, dia ni yang jajah Mesir, yang mengakibatkan dunia Arab sekular. Kalau sebenarnya dia lah. Ini Julius Caesar, dia pun pakai daun laureate. Orang yang hebat-hebat dia akan diberi simbol daun salam ni. So bakat laureate tu sebenarnya satu title yang murni BA, tapi dia dipadankan dengan makna BA. Arts tu melalui, saya katakan nanti dia punya arts apa, tapi ada tafsiran kedua yang mengatakan bachelor kita ni, baccalaureate kita ni bukan daripada situ, tapi daripada tradisi ijazah kita. BA, baccalaureate, sebenarnya orang Mak Saleh dulu tak boleh nak jelaskan dengan betul. Dia pelat sikit. Mak Saleh tak ada dalam bahasa dia zaman dulu orang cakap bahasa Latin, dia tak ada perkataan shin. Ataupun dia tak ada sebut qaf, dia ada ka. Perasan tak kalau tengok bahasa terjemahan bahasa Inggeris, dia punya terjemahan Quran kan? Quran. Bukan Quran. Bukan Quran. Quran. K kan? Q dia macam jarang orang guna. So, baccalaureate ni sebenarnya datang dari sini. Bihaqul riwayah. Ni kat tadi saya tengok, kalau tengok ijazah tempat tadi, ada di hujung tu tulis bihaqul riwayah ijazah. So, baccalaureate ni sebenarnya kata sejarah bukan datang dari tradisi barat, tapi sebenarnya memang datang dari tradisi Islam, yang mana mereka ambil daripada tradisi pengriwayatan ataupun pemberian ijazah. Yang di hujung ijazah selalunya yang dipanggil ijazah bil tadris, ijazah untuk orang yang ambil first degree yang paling bawah lah, dia akan dipanggil bihaqul riwayat, maknanya kebenaran untuk mengajar apa yang dipelajari bersandarkan izin guru yang menganugerahkan ijazah itu. Bihaqul riwayat. Riwayat meriwayatkan. Anda boleh diberi kebenaran. Hak itu kebenaran lah. Okey, macam mana dengan masters dengan PhD pula? Sama juga. Magister Artium, MA, datang daripada Ijazatul Futya wal Tadris. Dulu, dalam ketika zaman-zaman lampau, PhD tak ada. Dia sama ada anda habis ijazah pertama, baccalaureate ni, anda jadi, boleh ambil yang keduanya, jadi ambil MA lah. Sebab master, kenapa nak ambil master? Master dalam bahasa Inggeris, guru, master. Bukan kung fu, master. Cikgu mengajar kan? Master Wu, master ni. So it's just a teacher. Tapi ada berlaku penambahan atau pembezaan bila banyak evolusi sejarah. Ditambah satu lagi gelaran dari filosofi doktor. Doktor ini daripada bahasa Latin docere, maksudnya to teach, untuk mengajar. Ini adalah tradisi yang sebenarnya sama dengan tradisi Islam, iaitu yang paling tinggi, profesor ni, dia ada kebenaran untuk mengeluarkan fatwa. Futya ni jamak
atau plural daripada fatwa. Tadris ni mengajar, teach law. So sebenarnya sejak ijazah kita, sistem kita sebenarnya memang Islam. Tapi kita tak ambil dari Islam, kita ambil daripada Barat. Orang Barat baca daripada tok nenek kita. Kita ambil daripada orang Barat. Tempat letak duduk sesuatu perkara. Maksudnya hatta kalau guru kita tu orang lebih muda daripada kita kena menghormati dia. Tak boleh dengan guru kita buat macam kawan. Tak boleh. Kena rasa hormat. Sebab apa? Ada barakah pada guru tu. Sekarang ni budak-budak masa lecture tu selesai belajar tu, hidup kat belakang, tak rasa hormat pada guru. Duduk belakang lagi, buat bising, kan? Meniru dalam exam, assignment tak siap. Pergi belajar rasa berat, kena ada attendance. Tak ada, dulu semua tu tak ada. Sebab apa? Pelajar yang belajar dengan seorang ulama, dia tahu dia punya jiwa ni memang ulama tu pegang. Kalau dia tidak meletakkan diri di bawah seorang ulama, ilmu yang dapat tak berkat. Dia tak akan ke mana hatta akhirat sekalipun. Jadi liberal arts ni dalam Islam ini memang nampak masalah, tapi sebenarnya Islam. Kalau pergi Al-Azhar nak pergi belajar agama, kena belajar ilmu nahwu, grammar, kena belajar ilmu balaghah. Macam mana nak tafsir Quran kalau tak tahu ilmu balaghah? Sebab Allah mengungkapkan banyak kata-kata dalam Quran ni cukup indah, yang tinggi-tinggi bahasa dia. Logik, mantik. Macam mana nak istimbat hukum? Oh, tahu Quran dan Sunnah saja tak boleh keluar hukum. Mana boleh? Seorang mufti zaman Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, memang ni semua dia master tu ni. Sebab ulama kita, mereka bukan macam orang yang ada sekarang, simple. Mereka multidisiplin. Mereka boleh menulis, boleh, dan banyak dari mereka ahli ini doktor perubatan. Mereka mengajar fiqh, pada masa yang sama mereka seorang doktor tabib. Bukan tabib yang bomoh-bomoh ni. Ini tabib yang buat operation, memang saintifik. Tapi itu tak ada lagi sekarang. Sebab sistem pendidikan kita tidak menjurus kepada pembentukan insan beradab. Okey. Contoh ini di madrasah, saya nak buktikan bahawasanya sembang liberal arts itu memang ada dalam tradisi kita. Ini di madrasah di India, zaman Mughal India, sebelum British menjajah India. Dia belajar grammar, saraf dan nahwu. Dia belajar retorik, balaghah. Dia belajar falsafah, hikmah, dia belajar logik, mantik, teologi, ilmu kalam, jurisprudens, fiqh dan usul fiqh. Baru dia boleh belajar tafsir, boleh belajar hadis dan sebagainya. Ini dia kita punya liberal arts tu, itulah BA kita tu. Ini kita belajar sebenarnya. Yang keempat, dan yang terakhirlah untuk saya kupas tentang sejarah yang hilang ini, makna asal universiti dan universiti college. Kita tak boleh tengok nak cari makna ni pada universiti baru. Sebab universiti baru pun dia buat universiti ni tak ada asas. Lebih teruk sekarang ni, banyak universiti-universiti tumbuh macam Cendawan kan, Hujan, universiti-universiti private yang dia punya niat utama dia duit. Sebab tu sekarang ada banyak melambakan doktor. Dah banyak sangat. Semua orang nak jadi doktor sebab apa? Bukan dengan sangat sebab nak buat duit. Isteri saya seorang doktor. Tengah belajar. Alhamdulillah. Tapi banyak yang ada ni sebab ekonomi lah. Bukan kerana betul-betul nak memahami ilmu itu. Jadi universiti-universiti yang ada ni memenuhi tuntutan pasaran. Bukan sangat dia memahami kenapa dan bagaimana sebab universiti itu dibina. Ada beza. Akta kita, akta universiti dan college diversity AUKU. Dan sebenarnya tidak perlu kita rasa rendah diri dengan nama universiti college ni. Sebab apa? Kerana itu tak bermakna bawah daripada universiti. Kerana masing-masing ada perangai masing-masing. Di Oxford, kalau kita nak belajar di Oxford, kita tak belajar, kita tak apply universiti tau. Kita kena apply college tu. Ini nama-nama college dia. Balliol College dan sebagainya, Worcester, Trinity, St. Peter. College inilah sebenarnya yang kita panggil dalam tradisi Islam sebagai madrasah. Madrasah. Kenapa madrasah? Kerana di situlah ada wakaf.
banyak-banyak kolej di Oxford ni semua ni ada wakaf. Semua setiap satu daripada ni ada wakaf. Maknanya ada orang yang mendermakan jutaan euro, pound pada, dan kolej-kolej ini bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal, library dan sebagainya. Tapi yang hak memberi ijazah ada, maknanya kolej-kolej ni dia dia bernaung di bawah Universiti Oxford. Jadi kalau nak pergi, contohnya saya bagi contoh anak Melayu kita yang pertama menjadi pensyarah di sana, Dr. Afifi Al-Akiti, Datuk sekarang. Dia ahli Majlis Agama Negeri Perak. Dia satu-satunya anak Melayu kita yang belajar di pondok di Indonesia, untuk pesantren. Slowly naik belajar di Korawiyin, kemudian dia pergi di Ireland, Northern Ireland, ambil belajar bahasa Inggeris pula, teologi Kristian ni belajar, kemudian buat PhD di Oxford. Jadi itu tidak ada masalah kalau anda berusaha sungguh dan ada bakat. Kita boleh lahirkan sarjana-sarjana yang boleh berdiri sama level dengan masalah-masalah ini. Kalau tengok website dia, ni dia fakulti dia. Nanti saya buat kenapa dia guna fakulti. Kita dalam bahasa Melayu kita guna fakulti lah, tapi itu terjemahan daripada bahasa Inggeris, ada makna lain sebenarnya. Kalau dekat website dia akan tunjuk Worcester College. Kenapa Worcester College ni ada? Ini kerana Dr. Afifi Al-Akiti ini merupakan ahli kepada madrasah Worcester ni. Maknanya dia tinggal, gaji dia semua dibayar oleh Worcester College. Madrasah di Islam dulu pun sama. Madrasah hanya berdiri bila mana ada pendana dia. Banyak pendana-pendana kita dulu adalah sultan-sultan, orang-orang kaya dan orang awam. Jadi dulu nak belajar di sini memang free, tak perlu bayar. Universiti jaga pendapatan melalui infak daripada orang ramai dan juga orang-orang bangsawan, orang-orang kaya-kaya. Dan duit tu bukan bagi pada student direct, bagi pada wakaf. Wakaf tu yang akan bagi pada kolej. Macam ni, Worcester College ni, nama Worcester ni nama orang, seorang ahli bangsawan Inggeris. Semua nama-nama tu, contohnya macam ni juga di University of London. Bawah University of London ni ada banyak universiti kecil-kecil, college-college. Contohnya School of Oriental African Studies. Banyak usaha-usaha kita belajar buat PhD kat sini. Ada London School of Economics, ada King's College. Nama King's College bukan King's University, tapi sebenarnya dia taraf universiti. Sebab apa? Semua daripada institusi-institusi ini duduk bernaung di bawah University of London. Degree sekarang ni dah liberal sikit lah, maknanya setiap daripada mereka dah keluarkan sijil masing-masing. Tapi dahulunya hanya universiti yang mulakan. Yang lain ni semua beri support dari segi material, pendapatan, kaji, beasiswa dan sebagainya. Jadi tamat sudahlah saya punya perbahasan ringkas tentang kehilangan-kehilangan makna kita dalam tradisi pendidikan kita, dan juga yang kita boleh dapat daripada merenung sejarah bagaimana munculnya tradisi pendidikan tinggi di Barat yang sebenarnya asal usulnya daripada Islam, dan bagaimana kita ingin memahami pula cara kita nak merombak kembali, nak memaknakan semula sebuah pendidikan tinggi dalam kerangka kefahaman agama Islam. Alhamdulillah, Allah telah menganugerahkan kita seorang alim, seorang ulama yang berwibawa, yang telah mengupas persoalan dan beserta jawapannya, yang mana telah dijelaskan oleh Tan Sri Proses yang orang di atas. Apa yang Dato' Rektor sedang buat di kuis ini sepanjang beliau tiba, sebenarnya nak cuba merealisasikan semula kefahaman sebenar makna sebuah universiti dalam Islam,
bukan sekali universiti Islam saja, universiti dalam Islam, yang mana dia punya chief architect dia zaman moden ni, yang mengusulkan semula, merumuskan semula ialah Profesor ni. Jadi bagaimana kita nak bina sebuah universiti Islam? Apakah universiti Islam? Apa model kita? Kata Prof. Alatas, model sebuah universiti ini, kalau kita lihat kenapa kita guna fakulti, kan? Kenapa fakulti, kenapa kuliah, kenapa Jamiatul Azhar Asy-Syarif, kenapa nama universiti Jamiah? Semua tu ada dalam ucapan kita dalam Islam. Kerana dia kata universiti sebenarnya dibina, asasnya ialah manusia, bukan pasaran kerja. Sebab tu Dato' Rektor biasa cakap pasal what is mean to be human. Dalam Islam, kita ada kefahaman manusia ni ada dua sifat. Satu sifat haiwaniyah, satu sifat natiqah. Haiwaniyah ni dia panggil dalam bahasa Inggeris carnal soul, nafsul haiwaniyah. Itu dalam Quran ada. Allah kata yang kita buat jahat boleh kita melampaui batas lah. Tapi kalau kita nak makan, bila kita nak buat macam manusia lain, itu yang bertindak tu nafsu haiwan. Tapi bila kita berzikir, bersolat, berfikir, membaca, merenung, itu bukan nafsu haiwaniyah, itu nafsu natiqah. Manusia ni ada dua aspek dalam Islam. Orang Barat dia dah buang satu natiqah tadi. Contohnya, saya tanya para pensyarah tentang bidang psikologi. Psikologi daripada bahasa perkataan psyche campur logos. Psyche itu dalam bahasa Greek dipanggil jiwa, soul. Logos dalam bahasa Greek dipanggil ilmu tentang kaji jiwa. Tapi dalam modern psikologi, baca di universiti mana pun, aspek jiwa tu tak ada. Dia lihat manusia ni sebagai haiwan, contoh haiwan yang hanya bertindak macam haiwan, behavior saja, kelakuan saja. Tapi dalam Islam tidak. Dalam Islam asas kita ialah dua, haiwaniyah dan natiqah. Dan selalunya yang Allah anjur dalam Quran dan bagi Rasulullah SAW, kita buat tahzibul akhlak tu, tazkiyatun nafs tu, kita nak jadikan nafsul natiqah ni dia conquer, dia menang ke atas nafsu haiwaniyah. Itu sebenarnya asas tasawuf, asas kita belajar ilmu agama. Sebab itu juga dalam Islam, ilmu ni ulama bagi berdua. Apa dia? Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kekeliruan paling dahsyat yang kita ada hari ini, kita lihat ilmu fardu ain kifayah ini satu benda yang terkesan. Betul? Siapa nak jadi ustaz, dia baca ilmu fardu ain. Siapa nak jadi doktor, engineer, baca fardu. Tapi sebenarnya dia tak faham maksud fardu tu. Fardu tu wajib, dua-dua wajib. Fardu ain wajib pada setiap individu yang mukallaf. Semua orang Islam wajib belajar ilmu fardu ain. Ain itu dalam bahasa Arab maksudnya individu, ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ain. Qurrata ain. Ain itu mata kan? But ain itu ada maksudnya individu. Fardu kifayah wajib ke atas mereka yang hanya wajib ke atas mereka yang mampu buat saja. Contohnya dalam masyarakat tu, kita belajar tentang kita punya fiqh. Kalau ada orang meninggal, tak ada orang solat jenazah, tak ada orang solat jenazah, berdosa semua dalam kawasan Qariah tu. Tapi kalau ada wakil yang solat jenazah pun cukup, 2-3 orang pun cukup, dah ada wakil. Itu fardu kifayah, tak wajib. Jadi sebenarnya Profesor Atas kata fardu ain ni
harus menjadi teras kepada fardu kifayah, bukan terpisah. Seorang ustaz, alhamdulillah dia solid fardu ain, tapi sekadar fardu ain, dia nak macam mana nak berinteraksi dengan dunia cabaran zaman. Dia kena tahu ilmu fardu kifayah sedikit sebanyak, supaya hukum hakam agama ini boleh disalurkan kepada orang-orang yang belajar ilmu fardu kifayah. Seorang doktor, kalau dia ada doktor PhD lah dalam bidang psikologi contohnya, tapi kalau bidang fardu ain dia cakap belajar sekolah agama masa kecil-kecil dulu, dia telah menzalimi diri dia. Orang yang ada doktorat dalam bidang-bidang fardu kifayah, sepatutnya dia pun ada maksud doktorat, tapi ilmu fardu ain harus setara dengan ilmu fardu kifayah. Sebab itu fardu ain lebih tinggi daripada fardu kifayah. Sebab itu dalam universiti kita ni ada banyak orang yang korup, kan? Politician korup, itu ini sebagainya. Itu berlaku kerana fardu ain tidak diberi penekanan dan juga tidak dijadikan teras kepada pengajaran dalam ilmu fardu kifayah. Maka lahirlah insan-insan yang sekular. Itu masalahnya. Jadi di universiti sekalipun, sebenarnya kita harus melahirkan, kena ada aspek ilmu fardu ain itu jadi kursus wajib. Contohnya kalau di UIA dia ada world view of Islam, tak silap saya. Maksudnya semua pelajar-pelajar UIA harus ambil subjek itu. Sebab apa? Subjek itu akan menjelaskan semula ilmu fardu ain di tahap universiti. Dia tak boleh jadi ustaz untuk ambil subjek itu. Dia ambil accounting economics, tapi kena ambil subjek itu sebab dia nak mengharmonikan ilmu-ilmu sekular ni, ilmu sains, ilmu ekonomi, psikologi ni dengan ilmu agama. Bukan terpisah. Tak ada guna ilmu agama kalau tak boleh menjawab persoalan-persoalan ilmu duniawi. Kalau kena ilmu duniawi, ilmu ukhrawi, boleh juga. Jadi yang ada di universiti kita pada hari ini, hampir semua universiti kita adalah ini, pemisahan tu, tak boleh nak reconcile. Yang boleh buat ni hanyalah para ulama yang ada kefahaman yang jelas tentang masalah ini. Macam mana masalah pensekularan ilmu. Ini bukan untuk orang awam lah, bukan untuk tugas orang-orang awam di luar, tapi tugas para ilmuwan macam kami. Tugas kami ialah mengharmonikan semula ilmu fardu ain sebagai asas kepada ilmu fardu kifayah. Itu cabaran cukup besar yang perlukan banyak usaha, ruang dan masa. Sebab kita ni sekarang ni memang sangat teruk dari segi itu. Itu makna universiti. Sebab itu universiti kita, saya kata asal dia adalah manusia, bukan negara, bukan masyarakat, bukan pasaran kerja. Sebab dalam universiti kita ada fakulti kan. Kadang fakulti ni digunakan untuk menjelaskan dalam bahasa biologinya, faculty of hearing, faculty of sight. Dalam bahasa Arab ni dipanggil quwwah. Al-Quran Allah kata, ya Yahya his kitaban quwwatin. Oh John, Yahya John kan, John ni bahasa English lah, Nabi Yahya, kau peganglah kitab ni sekuat-kuatnya. Dan itulah bahasa yang lebih mudah. Tapi kuat ni dari dalam, bukan dari luar, dari dalam. So fakulti of fakulti pendidikan, fakulti bahasa, fakulti yang ada kat kuis ni, sebenarnya dia bertindak sebagai satu kuwah dalam universiti. Yang mana universiti itu sebenarnya digambarkan sebagai seorang insan, manusia. Dan dalam Islam, insan itu modelnya ialah siapa? Baginda Rasulullah SAW. Di barat tidak ada seorang manusia yang boleh diangkat menjadi contoh universal. Islam saja ada. Sebab tu universiti asal Islam. Sebab tu fakulti itu daripada Islam, kuat. Sebab mana kalau sebuah universiti itu kita buat banyak fakulti, tapi setiap fakulti itu tidak membantu kepada pengharmonian bergeraknya seorang insan dalam universiti ini, maknanya universiti telah gagal, tak memberi makna. Sebab tu banyak masyarakat kita di semua universiti, bukan sini saja, di semua universiti, masalah utama kita ialah tidak ada, orang kata integrasi tapi tak tepat,
Tidak ada keharmonian, tidak tahu peranan kita. Seorang pensyarah dalam bidang ni tak boleh berdialog dengan pensyarah bidang ni. Itu masalah kita hari ini. Bila mana sebuah manusia itu telah hilang makna insan. Dan ini hanya ada dalam tradisi kehidupan Islam. Dan saya percaya dengan sepenuh hati saya, sebagai seorang pelajar dan seorang pensyarah, apa yang telah kita sedang buat ini adalah satu usaha ke arah memperbetulkan semua. Kerana apa? Kerana ianya tradisi yang ada di barat. Kalau kita berjaya betulkan asas-asas makna-makna universiti ini, saya percaya orang di luar sana akan menderma, menginfakkan wang ringgit mereka untuk membina sebuah universiti. Macam mana yang berlaku di barat. Macam mana Harvard, Oxford, MIT, Cambridge boleh dapat berbilion dana. Kenapa? Kerana mereka orang sana, orang di luar sana di barat memahami orang-orang yang ada di universiti ini memang tahu makna universiti. Zaman Perang Dunia Kedua dulu nak cerita macam mana orang barat sayang universiti. Perang antara Jerman dengan Inggeris zaman Perang Dunia Kedua. Dia buat perjanjian. Lalu ni antara Hitler kan dengan Churchill. You don't bomb our universities. Buat agreement. I will not bomb Cambridge and Oxford, and in return, the British will not bomb Heidelberg and Berlin University. Dia boleh bomb apa-apa, kilang ke, tanah ni, bomb lah. Tapi bukan universiti. Itu agreement, gentleman agreement antara dua musuh sama-sama. Itu betapa sayang orang barat di universiti. Dalam di barat, mereka mungkin korak dalam macam-macam institusi keluarga dia, tapi bukan universiti. Takkan dibiarkan universiti mereka itu kehilangan makna. Walaupun sekarang ni telah kehilangan makna jelas sikit, tapi asalnya masih ada. Tapi itu tidak ada di dalam kaum muslim yang hari. Dan sama-samalah kita membantu pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang ikhlas mengihyahkan segala makna sebuah universiti, apatah lagi sebuah universiti Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya soalan ke? Boleh. Sebab tak ada ni pembukaan. Ada dua soalan saya nak tanya. Tadi daripada slide kita nampak ada perubahan tamadun, Greeks, Rome, Dark Ages, Renaissance dan seterusnya lah. Jadi Dark Ages ni tak dijelaskan dalam mana-mana buku sejarah apa kan, dan kita kat sini kebangkitan Islam. Jadi kat sini lah bermulanya ilmu, macam mana ilmu disampaikan semua tu. Jadi saya nak tahu yang masa di zaman Greek dan Rom tu, okey, kalau yang Dark Ages tadi bermula zaman Rasulullah. Ya. Jadi sebelum tu kita pun dah ada kitab Taurat, Zabur, Injil semua tu kan. Jadi macam mana ilmu itu disampaikan, dan adakah dalam bentuk macam tadi talaki semua tu. Dan itu yang pertama. Soalan kedua saya ialah tugas guru tu. Kebanyakan yang pada hari ini saya pun pernah pergi belajar semua, dia akan menggunakan slide, dan tak semua pensyarah ataupun guru akan menggunakan slide. Memang alat bantuan lah. Kita lebih faham jika mereka mengajar tanpa menggunakan slide semua bantuan saja. Tapi bagi mereka sendiri, macam mana mereka nak faham apa yang mereka nak sampaikan. Sebabnya mereka juga terpaksa mengikut silibus dan masa yang terlalu ketat lah. Jadi macam mana tujuan tu boleh mereka dapat? Okay, terima kasih. InsyaAllah mungkin kawan saya boleh bantu untuk jawab kalau saya tak dapat jawab dengan baik. Yang pertama, saya rasa kita ada banyak maklumat tentang bagaimana sistem pendidikan zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Tak banyak. Sebab apa? Saya rasa sebab para anbiya yang terdahulu selain Nabi Muhammad SAW
mereka tidak didahulukan dengan syariat untuk seluruh untuk kaum mereka itu. Ada banyak mereka ni ada datang, Allah turunkan with certain mission. Itu pun dalam Quran pun Allah tak ceritakan macam mana mereka bina tamadun, tak ada kan. Jadi dalam kajian sejarah profesional pun saya tak pernah jumpa lagi orang membicarakan sistem pendidikan zaman sebelum zaman Greek tu lah. Jadi memang benda unik hanya ada pada baginda Rasulullah SAW, daripada tradisi baginda itu sendiri. Pernah dengar hadis zaman Nabi Isa? Tak ada kan? Sebab saya kata tadi, dia punya tesis awal ialah sistem pendidikan tinggi ini berpunca daripada Nabi. Tanpanya ada sistem pembelajaran hadis, tak mungkin kita ada universiti. Yang kedua tentang slide. Saya cakap tadi perbentangan bersifat ideal. Maksudnya ideal ini bukan tak boleh capai, tapi satu yang menjadi teras kepada praktikal. Ideal dan praktikal ini tidak dalam pisahkan. Doesn't mean you learn theory doesn't have practical implication. Orang yang belajar paling tinggi di universiti dunia ni banyak belajar fizik, theoretical fizik. Jadi teori fizik ni benda yang terawal kan. Macam baru ni dia jumpa apa atom langgar-langgar semua. Benda tu tak nampak pun. Tapi mereka dibayar gaji yang banyak, lebih tinggi daripada engineer ke apa. So, persoalan slide ni bagi saya persoalan ideal. Maksudnya pemandangan kita bukan hidup pada zaman pertengahan. Ini tak masalah bagi saya. Maknanya berbalik kepada seorang guru itu sendiri. Yang lain ini semua hanya alat bantu mengajar. Wallah, kawan bila tamat. Barangkali saya boleh tambah sedikit pasal soalan pertama tentang tradisi keilmuan sebelum Nabi Muhammad. Seperti yang kita tahu, Islam ini sebuah agama yang amat mengutamakan ilmu. Tapi begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi ini diutus sebagai pendidik. Nabi Musa diutus dengan sebuah syariat. Begitu juga Nabi Isa untuk membetulkan apa yang diturunkan pada Nabi Musa dan untuk mengkhabarkan akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah keterkaitan contohnya tradisi kenabian dan peradaban Romawi dan peradaban Yunani, soalannya tadi. Di peradaban Yunani yang banyak digerakkan oleh ahli falsafah seperti Sokrates, Plato dan Aristotle, mereka ini pada waktu itu idea-idea yang datang dari agama, yakni tentang ketuhanan, tentang akhlak manusia, tentang budi pekerti, segalanya ini sudah didapati dalam agama-agama Nabi Musa. Jadi seperti contoh kalau tengok pada peta tadi, banyak ahli-ahli falsafah barat yang waktu zaman itu sudah pun mengetahui dan mengenali idea-idea yang datang daripada nabi-nabi ini. Jadi mereka sudah membincangkannya. Jadi seperti mana zaman sekarang ini banyak kita terkesan daripada peradaban Islam yang datang dari Nabi Muhammad SAW, begitu juga nabi-nabi yang lain yang dulu pun turut bersama membina tamadun manusia. Hanya sahaja sebab seperti yang disebut oleh Faisal tadi, Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir diutuskan untuk segala umat di dunia ini, untuk kullun nas hatta yaumul qiyamah. Jadi maka bila begitu, sistem pedagogi yang diamanahkan pada Nabi Muhammad SAW ini ternyata mesti lebih sempurna. Jadi oleh itu dihitungkan sahabat untuk menghafal Quran dan berbagai-bagai lagi lah ciri-ciri pedagogi. Tapi ciri-ciri pedagogi Nabi Muhammad ini mungkin syarahan lain lah kita boleh perbincangkan. Itu sajalah mungkin saya beri komen. Kalau ada soalan lain mungkin boleh kita sambung perbincangan ini.